Okey, baik. Jadi untuk kita beramal dengan maslahah al-mursalah ni, dia ada beberapa syarat lah. Dia ada beberapa syarat. Sebabnya al-masalih al-mursalah ini adalah kita nak mengatakan sesuatu itu haram ataupun harus tanpa merujuk kepada dalil. Dan kita nak bersandarkan kepada maslahah semata-mata. Kan, bila kita nak mengatakan sesuatu asalnya untuk kita mengatakan sesuatu itu haram ataupun sesuatu itu wajib, memerlukan kepada syarak, dalil daripada syarak, kan, Quran, hadis. Sekarang ni kita nak mengamalkan masalihul musalah, dan kita nak mengatakan sesuatu perkara itu wajib ataupun kita nak mengatakan sesuatu perkara itu haram tanpa berdasarkan dalil syarak. Okay? Sesuatu yang sangat diberatkan, dititik-beratkan oleh para ulama. Sebab tu dia ada beberapa syarat yang perlu kita patuhi, yang perlu kita penuhi untuk kita mengatakan okey, hukum ni adalah harus, hukum ni adalah wajib, kan? Semata-mata disebabkan ada masalah kepada kita ataupun ada masalahnya pada umat manusia, kan? Okay, jadi yang pertama sekali, maslahah tersebut, maslahah yang kita nak jaga itu mestilah dia bertepatan dengan maqasid syariah, kan? Maqasid syariah, maksud syarak, dia ada 5 maksud syarak, kan? Pertama sekali, apa maksud syarak? Apa maqasid syariah? Yang pertama sekali adalah maqasid syariah menjaga nyawa. Jadi Islam menyuruh kita menjaga nyawa. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri kamu. Jadi Islam menyuruh kita menjaga nyawa. Dan jadi apa-apa sahaja perbuatan yang boleh menjaga nyawa, maka ia adalah sesuatu maqasid yang dibenarkan untuk kita berpegang kepadanya, untuk kita beramal dengan maslahat al-mursalah, kan? Sesuatu yang boleh menjaga nyawa kita. Okey. Contoh macam apa? Contoh macam makan ubat, kan? Makan ubat, kan? So bila kita sakit, ubat yang ada itu doktor cadangkan boleh menyembuhkan penyakit. Jadi maka ketika itu seorang itu perlu makan ubat untuk menjaga nyawa dia, untuk menjaga nyawa dia. Okay. Yang kedua, maqasid apa? Yang kedua adalah maqasid agama. Sesuatu perkara, sesuatu perbuatan, sesuatu keadaan yang membawa seseorang, membawa kita untuk menjaga agama, maka ia adalah boleh, diharuskan. Dalam setengah keadaan ia diwajibkan untuk kita melakukan sesuatu yang mungkin tak ada dalil dalam Quran dan hadis, tetapi dia boleh menjaga agama, macam yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dalam menghimpunkan Al-Quran, menulis Al-Quran di dalam naskah, kan? Menulis Al-Quran di dalam naskah, maka ia adalah sesuatu yang maksud dia untuk menjaga agama tadi, kan? Dalil-dalil menjaga agama di banyaklah dalam Quran hadis, lama-lama dalil yang memerintahkan kita untuk menjaga agama. Kemudian yang ketiga, maqasid apa? Kita ada maqasid menjaga nyawa, maqasid menjaga agama, nyawa dulu, kemudian agama. Maqasid menjaga harta, kan? Sesuatu yang boleh membawa kita untuk menjaga harta, maka ia adalah dibenarkan untuk kita amalkan. Sesuatu yang dapat mengelakkan daripada harta itu hilang, harta itu hancur. Kemudian kita ada maqasid akal. Sesuatu yang menjaga akal, maka ia adalah diharuskan. Sesuatu yang menjaga akal. Dan melarang daripada merosakkan akal. So apa-apa sahaja bahan yang selepas ini wujud yang boleh merosakkan fungsi akal, maka kita dah tahu dah hukum ni adalah haram untuk diamalkan. Dulu ni ada ketum, ketum tak ada dalam Quran, kan? Ketum tak ada dalam hadis, kan? Tapi ia merosakkan maqasid menjaga akal tadi,
Kan? Dan lain-lain lagi lah. Lepas ni kita jumpa apa lagi bahan yang manusia gunakan untuk merosakkan akal, maka ia diharamkan di dalam Islam. Okey, dan apa-apa sahaja perbuatan yang boleh menjaga akal, maka ia diwajibkan untuk kita melakukan perkara tersebut untuk kita menjaga akal kita lah, akal manusia itu sendiri. Kan? Dan harta dah ada, akal dah ada. Yang kelima, menjaga maruah ataupun menjaga nasab keturunan. Kan? Jadi setiap perkara yang boleh menjaga kita punya nasab, kita punya kehormatan, maka ia wajib dilakukan. Dan apa-apa sahaja perkara yang membawa kepada merosakkan nasab, merosakkan kehormatan, ya, maka diharamkan. Jadi pertama, bila kita kembali balik kepada masalah musalah, syarat dia yang pertama, mestilah perkara yang kita nak meletakkan hukum dia berdasarkan masalah musalah tadi ini, mestilah dia menjaga salah satu daripada 5 maqasid syarak yang saya sebutkan tadi. Kan? Jadi orang yang beramal dengan masalah musalah dalam untuk antara 5 maqasid tadi, maka seolah-olah dia telah beramal dengan dalil. Cuma dalil itu tidak secara jelas, tidak secara direct. Dalil itu adalah di sebalik maqasid yang 5 tadi. Setiap maqasid yang 5 tu dia ada dia punya dalil dia yang tersendiri. Jadi kita beramal dengan maqasid syarak tadi, maka secara tidak langsung kita juga telah meletakkan satu hukum haram ke, harus ke, wajib ke dan sebagainya berdasarkan dalil yang dipegang, yang terkandung dalam maqasid yang 5 tadi. Boleh faham kot itu? Mudah ya kan? Kedua, hendaklah maslahah tersebut diterima oleh akal yang sejahtera. Maslahah tersebut diterima oleh akal yang sejahtera. Kalau benda yang tak terima oleh akal, kan, boleh tak kita nak jaga perkara tu? Kan? Contoh contoh saja. Kan, ni orang duk berlumba-lumba untuk menjaga keturunan manusia ni. Apa yang mereka buat? Mereka nak cuba untuk establish kan koloni dekat planet Mars. Kan? Dia kata bumi ni nak hancur dah. Kan? Jadi kita perlu ada backup plan untuk kita meneruskan legasi manusia. Humanity itu perlu diteruskan. Jadi mereka cuba untuk buat koloni dekat planet Marikh. Kan? Yang bumi yang ada ni dia musnahkan, lepas tu nak pergi musnahkan pula planet Marikh sana. Kan? Maka ada satu perkara yang tak diterima oleh akal yang sejahtera. Tujuan ni bagus. Tujuan ni untuk menjaga maqasid nyawa tadi. Kan? Supaya humanity itu dapat berterusan. Okey? Tetapi ia sesuatu yang kita tak boleh terima dengan akal sejahtera lah. Kan? Yang dunia ni hampa bagi hancur, hampa bagi musnah. Lepas tu nak pergi lari dekat planet Marikh pula. Kan? Lepas tu hancur planet Marikh, lepas tu nak pergi planet benar pula. Kan? So manusia begitulah. Kan? Dia tidak pernah puas dengan apa yang Allah kurniakan. Dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah SWT kurniakan. Allah bagi nikmat pada kita, kita tak pernah bersyukur. Kita cuba cari benda yang lain. Yang mana sesuatu yang di luar daripada apa yang dikurniakan oleh Tuhan kepada kita. Sejahtera, kan? Jika beramal dengannya, hendaklah menjaga maqasid yang 5 itu tadi. Maka dia berbalik kepada maqasid yang 5 tadi. Jadi kita beramal ke satu maslahat mursalah itu, maka secara langsung kita mestilah bila kita beramal dengan maqasid yang 5 tadi, kan, kita tidak membatalkan maqasid yang lain. Kan? Contohnya kita nak beramal dengan maqasid yang umum, yang khas, tapi kita membatalkan maqasid yang umum. Kita batalkan maqasid yang umum. Kan? Contohnya apa? Kita nak menjaga maqasid harta. Kan? Kita nak menjaga kita banyak hutang dan sebagainya, kan? Kita ambil rasuah.
Kita telah meruntuhkan, menjaga maqasid harta tapi kita meruntuhkan maqasid agama. Dengan mengambil rasuah, so tak boleh lah. Kan? Memang betul, orang yang ada hutang kan, dia ada masalah. Kita nak jaga maqasid harta, kita ambil riba. Ini nak menjaga maqasid harta lah. Kan? Kalau invest dalam riba punya perbankan, dia lagi untung. Kita merosakkan maqasid agama, maka tak dibenarkan. Jadi itu antara beberapa syarat dalam kita beramal menggunakan maslah al-mursalah. Kita mengatakan sesuatu itu wajib, sesuatu itu harus dan sebagainya. Berdasarkan maslah al-mursalah. Contoh sebagai fatwa yang dibina berdasarkan maslahah ini, mazhab Maliki mengatakan keharusan melantik orang yang paling baik sebagai pemimpin agama jika tidak terdapat mujtahid. Kalau orang maksudnya mujtahid dah tak ada kan, tapi orang yang paling baik kira tak bolehlah nanti sebagai pemimpin agama. Ini banyak berlaku dekat Malaysia kan. Jadi yang menjadi Direktur Pusat Urus Zakat, yang menjadi Direktur Majlis Agama Islam Negeri kan, kadang-kadang ada yang bukan ulama, bukan ulama, tapi dia dapat mengurus. Dia seorang yang baik, yang amanah dan dapat menguruskan sesuatu organisasi itu dengan baik kan. Bila tak ada ulama yang sesuai untuk jawatan tersebut. Keharusan mewajibkan cukai ke atas orang kaya apabila kewangan Baitul Mal tidak mencukupi untuk menampung kos pengurusan negara. Sehingga kewangan Baitul Mal itu kembali stabil. Pada asalnya, negara Islam mewajibkan zakat. Zakat saja itu yang diwajibkan. Cukai itu kepada orang yang bukan Islam. Dalam keadaan mana zakat itu tidak mencukupi untuk menampung kos-kos pengurusan negara, maka Imam Malik mengatakan boleh kita kutip cukai yang lebih daripada orang-orang kaya. Dan perkara ini memang dipraktikkan oleh sebahagian negara-negara di barat. Dia ada cukai kepada super rich people. Dia bukan rich biasa punya. Dia ada cukai kepada super rich people. Jadi orang yang betul-betul kaya ni, dia ada cukai khas untuk mereka. Kalau cukai orang awam ni mungkin, orang biasa ni mungkin kata 10% daripada mereka punya pendapatan kan. Orang kaya ni 10% pun kena bayar. Lepas tu dia ada satu lagi cukai kepada orang yang betul-betul kaya kan. Jadi maka Imam Malik sendiri zaman tu dah telah membenarkan mengutip cukai daripada orang-orang yang sangat kaya ni. Sampailah kewangan Baitul Mal itu kembali stabil. Kemudian keharusan penyaksian kanak-kanak dalam kecederaan, walaupun pada asalnya penyaksian kanak-kanak itu tak diterima. Kadang-kadang budak-budak ni main sama-sama mereka kan. Main sama-sama mereka, tiba-tiba ada satu orang cedera. Jadi tak tahu siapa yang buat. Yang nampak ni mereka lah, pasal mereka main sama-sama mereka kan. Kalau ikut syarat penyaksian, yang nak jadi saksi ni mestilah orang yang baligh kan, orang yang baligh, barulah penyaksian itu diterima. Okay. Tapi dah sebabkan yang main tu kanak-kanak mereka sama-sama mereka kan, lepas tu cedera pun sama-sama mereka kan. Jadi mak ayah ni nak tuntut diganti rugi lah kan. Nak tanyalah siapa yang buat ni, nak minta kos perubatan dan sebagainya dekat parent mereka kan. Jadi yang ada saksi tu kanak-kanak juga sama umur dengan anak dia. Jadi maka dibenarkan maslah al-mursalah. Dan Imam Syafi'i juga, walaupun kita melihat Imam Syafi'i itu tidak menerima maslah al-mursalah secara literalnya, tetapi dalam keadaan-keadaan fatwa-fatwa kita melihat Imam Syafi'i juga membenarkan penghukum dengan menggunakan maslah al-mursalah kan. Contohnya membunuh haiwan tunggangan musuh. Kalau kita pergi perang kan, perang zaman sekarang lah kan, zaman sekarang ni mungkin dah tak guna haiwan, guna tank, kereta kembai, guna aeroplane, jet dan sebagainya. Maka kita boleh kiaskan lah kan. Jadi kalau kita dapat berjaya menguasai pusat pertahanan musuh, kita boleh musnahkan mereka punya kenderaan, mereka punya tank, mereka punya jet dan sebagainya, supaya menghalang mereka untuk bangkit kembali.
dan memotong pokok mereka jika perbuatan tersebut dapat melemahkan musuh. Ini biasalah, ni teknik peperangan. Kan, dia potong pokok. Maksudnya apa? Potong pokok tu supaya mereka tak dapat sumber makanan. Ataupun tidak dapat sumber air. Memotong panggil apa? Sumber air kepada musuh. Potong sumber air kepada musuh. Dan sumber makanan. Tersekat supaya musuh ni jadi lemah. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia ada maslahat kepada nyawa umat Islam, maslahat kepada agama dan sebagainya. Dalam mazhab Hanafi juga mengatakan harus memusnahkan ghanimah, harta benda musuh yang diperoleh, jika tidak mampu untuk membawanya bagi mengelakkan musuh membina pula kekuatan mereka. Pada asalnya memusnahkan harta itu sesuatu tindakan yang tidak baiklah, kan? Bazir, kan? Ada harta banyak ni kita tak mau masukkan, kan? Tapi kita pergi bakar. Duit banyak-banyak pergi bakar. Kan? So, tak boleh lah. Kan? Pasal itu satu pembazaran. Itu tidak mensyukuri nikmat pada asalnya. Tetapi kalau jikanya ia adalah ghanimah dan kita sendiri pun tak boleh nak manfaatkan dah. Kan? Kalau pergi perang, jumpa duit satu rumah penuh. Kan? Duit musuh punya. Dan kita nak bawa balik pun, tak ada kenderaan dan tak ada transport dan sebagainya. Kalau bawa balik pun banyak masalah. Jadi buat keputusan bakar duit tu dekat tempat musuh. Pun tak ada masalah. Pasal Hambali juga dalam sebahagian kes menghalang kemasukan golongan fasad dan mungkar ke dalam negara. Disebabkan kejahatan mereka. Ini contoh yang berlaku. Dekat dalam contoh di LGBT nak main Malaysia buat konsert, kita boleh halang. Walaupun pada asalnya tak boleh lah kita nak mendekat ke orang nak lalu lalang semua, tak boleh. Asalnya tak boleh kita nak mendekat orang untuk masuk ke negara siapa-siapa, tak boleh, kan? Menghalang contohnya artis-artis K-pop yang merosakkan anak-anak muda negara kita halang untuk masuk, kalau kita ada kuasa lah. Bukan kita nak halang mereka tu, kan? Tapi kita nak menghalang daripada kejahatan dan kemungkaran itu merosak masuk ke dalam rakyat negara kita. Maka diharuskan bagi pemimpin untuk mendekat golongan-golongan tertentu yang untuk masuk ke dalam negara kita. Ini biasalah, kan? Memang politik, kalau tengok politik negara macam itulah. Kadang-kadang orang tu tak boleh masuk negara ni, kadang orang ni tak boleh masuk negara tu. Kan? Macam Zakir Naik, kan? Tak boleh masuk dekat England dan sebagainya. Kan? Di-ban daripada masuk. So macam tu juga, orang nak masuk ke dalam Malaysia, nak bawa kemungkaran, nak bawa kemaksiatan, maka dibenarkan untuk kita menghalang mereka masuk. Harus mengkhususkan hadiah kepada anak-anak kerana masalah tertentu. Kan? Pada asalnya, hendaklah ayah itu parent, mak dan ayah hendaklah berlaku adil lah, kan? Dalam memberi hadiah. Kan? Tetapi sekiranya ada keperluan, mungkin mereka ni kembar. Tapi kembar nombor 1 ni dia pandai lagi, dia masuk universiti. Kan? Kembar nombor 2 ni dia kurang sikit pandai. Kan? Dia pergilah sekolah teknik ke apa ataupun politeknik dan sebagainya. Jadi hak universiti ni dia tak ada, dia kena bayar yuran, kan, makan dalam universiti. So kena bagilah duit lebih sikit, kan. Yang belajar politeknik ini duduk di rumah berulang. Contohnya, kan. Mungkin dapat allowance dan sebagainya. Mungkin pembelanjaannya kurang sikit. So dilebihkan yang abang itu daripada adik kena dapat masalah tertentu. Maka dibenarkan oleh syarak. Okey, selesai dah kita punya perbincangan mengenai al-masalih al-mursalah. Dan lepas tu kita ada beberapa, saya senaraikan. Ada 10. Ya. Ada 10 kajian kes. Ada 10 kajian kes. Jadi macam biasa, setiap orang pilih salah satu soalan ini, tolong berikan jawapannya di dalam ruangan WhatsApp. Yang tajuk yang lepas hanya seorang saja yang jawab. Jadi saya hanya jawab satu soalan saja, kan? Orang lain tak jawab, jadi saya tak jawab lah, kan? So kamu kena study sendirilah. So, kamu kena belajar sendirilah apa jawapan dia, kan? Jadi saya ni semua dapat pilih seorang satu, kan, soalan-soalan ini, dan cuba bagikan jawapan dia berdasarkan masalah al-musalah, kan?
Okey. Kalau kita kata dia masalah menjaga maqasid apa? Kena jelaskan juga. Kena dia masalah menjaga maqasid apa? Contoh saya bagi. Tak nampak lah. Share ni tak nampak. Ada orang kata tak nampak. Okey lah. Ni yang saya share apa ni? Ni yang ijtihad berdasarkan al-masalih al-mursalah ni. Dia besarkan sikit. Nampak? Tak nampak tak? Saya stop sharing kan? Okay, saya share sekali lagi. Mungkin kadang-kadang tujuh. Lepas saya share sekali lagi lah. Mungkin tadi share tadi dia tak masuk. Okay, nampak tak? Sekarang boleh nampak? Dah nampak ke belum? Tak nampak juga. Okay, tak apalah. Saya sharekan soalan-soalan ni dalam WhatsApp. Saya sharekan dalam WhatsApp. Nanti kamu boleh tengok dalam tu lah. Ambil soalan satu lah dalam WhatsApp ni. Okay, saya sharekan dalam WhatsApp. So, pilih soalan satu lah. Okay, cuma nombor satu ni saya akan terangkan. So, pilih soalan yang lain selain daripada nombor satu. Okay, saya pilih soalan lain nombor satu. Sat, tunggu Sat. Okay, contoh apakah harus melabur dalam amanah saham Bumiputera walaupun sebahagian transaksinya tidak patuh syariah? Okey, isu dia begitu. Jadi ASB ni dia isu lama lah, isu lama sebenarnya ASB ni. Sebab dana bila ditubuhkan ASB itu, dana yang dikumpulkan hasil daripada unit amanah yang dijual kepada masyarakat Bumiputera, jadi hasil yang dikumpulkan itu maka dia ditubuhkan melayan banking, Maybank. Jadi Maybank ini kita tahulah dia ada wing yang Islamic Finance, tapi sebelum tu maka dia memang 100% dia adalah bank perbankan yang mengamalkan konsep riba dalam Islam. Dia bagi pinjam, dia gunakan interest dan sebagainya. Maka memang literally dia adalah perbankan riba lah, kan? Jadi keuntungan daripada perbankan itu maka diberikan kepada pencarum amanah saham Bumiputera. Okey? Pakat tu lah. Jadi amanah saham Bumiputera dia ada isu lah tentang keharusan mengenai amanah saham Bumiputera tu. Sebab tu dia ada pula lepas tu amanah
Saham Bumi Putra I, ASBI, yang tu Islamik. So yang Islamik itu ke semua pelaburan-pelaburannya adalah dalam patuh syariah. Okey. ASB yang biasa sebahagiannya itu masih lagi dia ada portion yang dilaburkan ke dalam urus niaga yang tidak patuh syariah. Yang tak patuh syariah. Yang isu paling besar tu adalah maybank lah. Tapi isu ni dah lama dah orang bincang. Okey. Jadi asalnya dia adalah jadi orang yang membeli amanah saham Bumi Putra itu secara tidak langsung dia telah memegang sebahagian daripada saham maybank lah. Pasal ASB tu ada dalam tu. Kan? Jadi sebab itu Suruhanjaya Security Malaysia mengatakan ASB yang biasa ini masih belum patuh syariah. Masih belum patuh syariah. Namun jawatan kuasa fatwa kebangsaan, jawatan kuasa fatwa kebangsaan, dia orang telah meeting dan bincangkan perkara ini dan mereka mengatakan bahawa ASB itu adalah harus berdasarkan maslahah. Dan saya selalu sebut saya pernah bertemu dengan Tan Sri Syukur yang merupakan pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan ini dan bertanya mengenai perkara inilah dan bagaimana Majlis Fatwa Kebangsaan boleh mengharuskan perkara ini. Dan jawapannya adalah memang ASB itu diharuskan semata-mata berdasarkan maslahah. Katanya adalah dana ASB itu di dalam maybank itu terlalu besar. Saya kan dikatakan hampir 200 bilion. Ketika itulah saya ingat masa saya interview ni dah lama, dalam lebih kurang ingat 5-6 tahun lepas lah. 5-6 tahun lepas masa saya pergi interview ni. Jadi dana dia katanya lebih daripada pun hampir kepada 200 bilion. Dan jika dikeluarkan 200 bilion ini dan diberikan kepada pihak lain, kemungkinan besar mereka tidak mempunyai pengalaman untuk mengurus dana yang sebesar ini dan akan menyebabkan harta ini akan hilang. Kalau salah urus, salah tadbir, maka harta ini akan hilang. Dan harta ini adalah milik orang Islam. Kan? Harta ini harta milik orang Islam. Harta Bumi Putra. Kan? Jadi untuk menjaga maqasid harta daripada hilang begitu saja, kan, maka terdapat keperluan untuk kita mengharuskan ASB ini dengan syarat, maka ASB itu perlu secara beransur-ansur untuk menukar portfolio pelaburannya daripada yang tak patuh syariah ni pelan-pelan kena tukar pergi kepada patuh syariah. Ini cerita 5-6 tahun lepas lah. Dan ketika itu saya ingat yang tidak patuh syariahnya ada dalam 70% lagi. Pelaburan-pelaburan yang tidak patuh syariah itu ada 70%. 20% dia banyak lah. Tapi atas dasar maslahah untuk apa? Menjaga kepentingan harta umat Islam. So, dia kepentingan harta tu harta yang umum lah. Kepentingan harta yang betul umum. Umat Islam punya harta. Maka terpaksa diharuskan berdasarkan maslahah tersebut. Kan? Walaupun memang terang-terang tu ada dalam tu, maybank tu ada dalam tu. Kan? Perbankan riba lah. So kalau ada siapa-siapa yang ada ASB, kena tukar lah. Tukar, pindah, transfer ke dalam ASBI. Yang ASBI ni memang 100% patuh syariah. Kan? Cuma kita tengok dia kadang-kadang interest dia rendah sikit daripada ASB biasa. Kan? Biasalah kan. Kalau yang tak patuh syariah ni memang senang nak berniaga. Kan? Tapi kalau kita melihat kepada harta semata-mata, kita akan mengabaikanlah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Siapa-siapa yang ada kena tukar jadi ASBI. Masih lagi kita menjaga masalah harta umat Islam dan masih lagi kita menjaga maqasid agama. Itu sendiri.
Okey. So saya tinggalkan kepada kamu soalan yang kedua sampai soalan yang ke-9. Soalan kedua sampai yang ke-9 tolong jelaskan apa hukumnya, dan kalau kata hukum dia harus, dia menjaga maqasid yang apa. Okey. Kalau dapat berikan dia punya dalil kepada maqasid tersebut lagi cantik. Soalan daripada rakan kamu, doktor, kalau kita labur dekat yang bahagian sukuk tu boleh ke? So kena melihatlah. Sukuk, kalau sukuk ni dia macam bond jugalah. Semua nama Islamik dia sukuk. Tapi kalau namanya sukuk selalunya ialah patut cari. Cuba cari sukuk-sukuk yang diterbitkan oleh perbankan Islam. Kan kalau dalam bank dia ada bank Islamik. Cuba cari yang diterbitkan oleh perbankan Islam, itu lebih selamatlah. Carilah yang bank Islam. Yang Islamik. Lalu Islamic Bank ni dah banyak lah. Kebanyakan bank-bank yang asalnya tidak patut syariah, semuanya dah ada. Dia ada wing di dalam Islamic Finance. Dia ada Islamic Banking, wing dalam Islamic Banking. Carilah apa yang saja kita nak buat, produk kita nak laburkan apa semua, cari yang Islam punya, supaya kita tidak terlibat dalam riba, kita tidak terlibat di dalam apa-apa yang tidak patuh oleh syariah. Sebab duit tu kita nak makan. Duit itulah kita nak makan, duit itulah kita nak bagi mungkin ke ayah kita, mungkinlah kita nak bawa, ada orang guna duit itu nak pergi umrah, ada orang guna duit itu mungkin nak buat kebaikan dan sebagainya, tapi sumbernya tak elok, kan? So tak kena lah. So kita kena membersihkan daripada awal lagi. Okey? So ada apa-apa soalan yang lain? Kalau tak ada apa-apa, saya tinggalkan kamu dengan soalan ini, boleh jawab dalam grup WhatsApp masing-masing. Grup WhatsApp kita lah. Okay. Wallahu alam, arakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor.